Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Salam perkenalan. Okey, berjumpa kita buat kali pertama di alam maya ini dalam kelas sejarah tingkatan 1. Okey, cikgu akan ambil alih kelas sejarah 1-5 ini untuk mengajar kamu sejarah. Okey, sebelum ini Cikgu Azita telah mengajar sehingga bab 4. Ya. Okey, Cikgu Azita telah habiskan semua bab 4 pada minggu sudah. Minggu sebelum kita cuti semester pertengahan hari itu dan sambung dengan cuti hari raya. Untuk hari ini cikgu akan sambung pada bab 5. Okey, cikgu akan sambung pada bab 5 dan cikgu harap cikgu dapat meneruskan kesinambungan yang ditinggalkan oleh Cikgu Azita untuk mengajar kamu sejarah. Okey, walau apapun, cikgu harap semua murid bersedia untuk belajar sejarah. Sebenarnya sejarah ini satu mata pelajaran yang kita boleh enjoy untuk belajar. Okey, kita boleh enjoy untuk belajar dan kita hanya perlu menguasai aspek isi yang hendak disampaikan. Okey, bagi bab 5 kita akan belajar di bawah tajuk Tamadun Awal Dunia. Okey, Tamadun Awal Dunia. Okey, kita akan belajar berkaitan dengan tamadun awal dunia. Okey, bab 5 iaitu tamadun awal dunia. Okey, apakah yang akan kita pelajari dalam bab ini? Tamadun awal dunia bermula di Mesopotamia, Mesir Purba, Lembah Indus dan Wanghi. Keempat-empat tamadun ini terletak di kawasan lembah sungai yang mempengaruhi perkembangan setiap tamadun tersebut. Interaksi manusia dengan cabaran alam sekitar telah membawa kepada peningkatan cara hidup. Masyarakat dan tamadun awal dunia ini membuktikan manusia mampu membina negara kota dan hidup di bawah sistem berkerajaan yang menjadi asas kepada perkembangan tamadun manusia pada hari ini. Okey, kita akan berkenalan ataupun kita akan belajar berkaitan dengan 4 lokasi tamadun dunia. Tamadun awal dunia. Okey, kita tengok pengenalannya. Terdapat 4 tamadun awal manusia di dunia iaitu tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba, tamadun Indus dan tamadun Wanghi ataupun Wangho. Keempat-empat tamadun ini bermula dan berkembang di kawasan lembah sungai yang memainkan peranan penting dalam pembentukan tamadun awal dunia. Kepentingan sungai kepada manusia pada masa itu telah membekalkan air bagi tanaman, membuat kawasan penempatan dan menjadi alat perhubungan. Lokasi keempat-empat tamadun tersebut dapat dilihat melalui peta di bawah. Peta di atas ya. Okey, cikgu duduk di bawah, peta di atas. Okey, kita akan cuba untuk mengikuti perkembangan keempat-empat tamadun tersebut. Okey. Cikgu akan cuba menerangkan apa berkaitan dengan tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba, tamadun Indus dan tamadun Wanghi. Okey, kita akan berkenalan dengan tamadun-tamadun itu dan kita akan tengok ke seterusnya. Okey, cikgu harap kamu dapat menguasai apa yang cikgu ajar ini dan beri perhatian setiap bahagian perkembangan tamadun tersebut. Okey, tolong beri perhatian dan cuba menguasai setiap tamadun berdasarkan penjelasan berikut. Bagi yang ada buku teks, buka buku teks bermula pada muka surat 90, 5.1, 5 muka surat 92 dan seterusnya lah. Okey, buku teks tu ada. Kalau tak ada, tengok dalam e-book sejarah tingkatan 1. Okey? Okey, terus cikgu akan terus kepada 5.1 iaitu 4 lokasi tamadun
awal dunia. Tamadun Awal Dunia, Bab 5, Tingkatan 1 KSSM. 5.1 4 lokasi tamadun awal dunia. Perkembangan 4 lokasi tamadun awal dunia. Terdapat 4 tamadun awal dunia, iaitu yang pertama, Tamadun Mesopotamia. Yang kedua, Tamadun Mesir Purba. Yang ketiga, Tamadun Indus. Yang keempat, Tamadun Huanghe. Keempat-empat tamadun ini bermula dan berkembang di kawasan lembah sungai yang memainkan peranan penting dalam pembentukan tamadun awal dunia. Tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia merupakan tamadun terawal dunia yang terletak di barat daya Asia. Mesopotamia bermaksud tanah di antara dua sungai, iaitu Sungai Tigris dan Sungai Euphrates yang mengalir dari kawasan pergunungan Turki sehingga tanah Pamah di Iraq. Tamadun ini telah berkembang dari pertempatan awal zaman Neolitik antara tahun 5000 sebelum Masihi hingga 700 sebelum Masihi. Pada sekitar tahun 3500 sebelum Masihi, wilayah Mesopotamia telah berkembang menjadi pusat tamadun awal. Terdapat beberapa kerajaan dalam tamadun ini, antaranya termasuklah Sumeria, Babylon, Akkad, Chaldea dan Assyria. Kerajaan terawal ialah Kerajaan Sumeria yang bermula pada tahun 3500 sebelum Masihi dan kerajaan yang terakhir ialah Chaldea yang runtuh pada tahun 539 sebelum Masihi. Tamadun di Mesopotamia bermula di wilayah selatan iaitu Sumer. Orang Sumeria telah berhijrah ke wilayah ini dan membina pertempatan serta menjalankan aktiviti pertanian melalui kerja menebus guna tanah dengan membina sistem pengairan yang membolehkan mereka mengawal pengaliran air sungai. Mereka juga berjaya membina sistem perbandaran. Antara ciri-ciri utama kerajaan Sumer ialah bandar maju, peningkatan teknologi, pengurusan simpan kira, institut yang kompleks dan pengkhususan pekerjaan. Lembah Sungai Tigris dan Sungai Euphrates terdapat kawasan subur yang luas dalam oasis di tengah-tengah gurun dan gunung. Kawasan ini dipanggil Bulan Sabit Subur, iaitu terletak di antara Laut Mediterranean dan Teluk Parsi. Kawasan ini telah berkembang menjadi sebuah bandar yang besar. Struktur bandar ini dibina daripada tanah liat yang dijadikan bata. Tempat ibadat dibina di setiap pusat bandar. Binaannya berbentuk piramid yang dipanggil zigurat. Bagi tujuan pertahanan, dinding besar dibina mengelilingi setiap bandar. Akkad, Chaldea dan Assyria. Kerajaan terawal ialah Kerajaan Sumeria yang bermula pada tahun 3500 sebelum Masihi dan kerajaan yang terakhir ialah Chaldea yang runtuh pada tahun 539 sebelum Masihi. Tamadun di Mesopotamia bermula di wilayah selatan iaitu Sumer. Orang Sumeria telah berhijrah ke wilayah ini dan membina pertempatan serta menjalankan aktiviti pertanian melalui kerja menebus guna tanah dengan membina sistem pengairan yang membolehkan mereka mengawal pengaliran air sungai. Mereka juga berjaya membina sistem perbandaran. Antara ciri-ciri utama kerajaan Sumer ialah bandar maju, peningkatan teknologi, pengurusan simpan kira, institut yang kompleks dan pengkhususan pekerjaan.
Lembah Sungai Tigris dan Sungai Euphrates terdapat kawasan subur yang luas dalam oasis di tengah-tengah gurun dan gunung. Kawasan ini dipanggil Bulan Sabit Subur, iaitu terletak di antara Laut Mediterranean dan Teluk Parsi. Kawasan ini telah berkembang menjadi sebuah bandar yang besar. Struktur bandar ini dibina daripada tanah liat yang dijadikan bata. Tempat ibadat dibina di setiap pusat bandar. Binaannya berbentuk piramid yang dipanggil zigurat. Bagi tujuan pertahanan, dinding besar dibina mengelilingi setiap bandar. Pertempatan awal yang berbentuk perkampungan ini berkembang secara evolusi kepada bandar dan seterusnya kepada beberapa buah negara kota. Gambar menunjukkan pembentukan sebuah negara kota dalam tamadun Mesopotamia, iaitu negara kota Ur. Negara kota ini berperanan sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan. Penduduknya berjumlah 30,000 orang. Terletak di Sungai Euphrates, berhampiran Teluk Parsi, Ur menjadi tempat pertemuan pedagang dari jauh seperti India. Pada hari ini, kawasan Mesopotamia melibatkan Iraq, Syria, Turki dan Iran, termasuk kawasan sempadan Turki-Syria dan sempadan Iran-Iraq. Tamadun Mesopotamia, negara kota Ur. Tamadun Mesir Purba. Tamadun Mesir Purba terletak di kawasan lembah Sungai Nil. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia dengan kepanjangan sejauh 6,650 kilometer. Piramid dan Firaun merupakan tinggalan terkenal tamadun ini. Terdapat 3 tahap pemerintahan kerajaan dalam tamadun Mesir Purba, iaitu Kerajaan Purba, Kerajaan Pertengahan dan Kerajaan Baru. Mengapakah Mesir dikatakan hadiah Sungai Nil? Menurut Herodotus, 484 hingga 432 Masihi, Mesir dikatakan hadiah Sungai Nil atau The Gift of the Nile kerana Sungai Nil yang membanjiri kawasan sekitarnya setiap tahun membawa lumpur berwarna hitam dan subur untuk pertanian. Kawasan yang subur ini terletak di Lembah Nil yang merupakan kawasan lembah yang terbesar di dunia. Sungai Nil juga membekalkan sumber makanan terutamanya ikan kepada penduduk selain menjadi sumber perhubungan dan pengangkutan terpenting. Kepentingan Sungai Nil mempengaruhi pertempatan di kawasan ini yang kemudian berkembang menjadi negara kota. Kerajaan Purba. Sungai pertempatan terawal di Mesir Purba bermula dengan perkampungan petani pada tahun 5000 sebelum Masihi. Perkampungan ini membentuk 2 buah kerajaan. Kerajaan Utara terletak di hilir Sungai Nil melibatkan kawasan lembah sungai. Suhu kawasan ini lebih sejuk berbanding dengan di selatan. Kerajaan di selatan terletak di hulu Sungai Nil. Kawasan ini merupakan kawasan yang terbentang luas berhampiran dengan padang pasir. Kedua-dua kerajaan Mesir Purba telah disatukan sekitar tahun 3100 sebelum Masihi oleh Raja Menes yang menawan kerajaan utara. Raja Menes telah membuka bandar Memphis yang kemudian menjadi ibu kota kerajaannya. Perkembangan kerajaan Purba mencapai kemuncak pada tahun 2650 sebelum Masihi. Kerajaan yang kedua ialah Kerajaan Pertengahan. Kawasan kerajaan kedua dikenali sebagai Kerajaan Pertengahan yang bermula sekitar tahun 2100 hingga 1650 sebelum Masihi. Pada zaman ini berlaku perkembangan bidang kesusasteraan dan ukiran. Kerajaan Pertengahan meluas hingga selatan Sungai Nil. Kekuatan raja telah membawa kestabilan dan kemakmuran ekonomi. Ibu kota kerajaan ini ialah Tibis.
pemerintahnya telah menggalakkan kegiatan perdagangan menggunakan jalan sungai. Kerajaan Pertengahan telah mengadakan hubungan perdagangan dengan Nubia yang terletak di bahagian selatan Mesir. Para pedagang yang melalui jalan perdagangan Mesir menghadapi ancaman serangan penjahat. Raja Mesir bertindak menghantar tentera bagi melindungi pedagang manakala penduduk Mesir membina kubu di sepanjang Sungai Nil. Mereka juga mengambil alih kuasa kota Nubia. Kerajaan yang ketiga ialah Kerajaan Baru. Kerajaan baru muncul apabila golongan bangsawan memerintah Mesir. Pemerintahnya digelar Fir'aun yang telah membentuk pasukan tentera yang kuat bagi mematahkan serangan orang luar. Raja yang terkenal semasa zaman Kerajaan Baru Mesir ialah Ramses. Ramses telah membina banyak monumen terkenal berupa berhala. Zaman kejatuhan Kerajaan Baharu Mesir bermula apabila Ramses II memerintah dari tahun 1279 hingga 1213 sebelum Masihi. Jangan lupa like, share, juga subscribe. Terima kasih. Baiklah, tadi kamu telah mendengar dua tamadun awal dunia dan cikgu harap kamu dapat menyiapkan nota dalam bentuk peta minda. Okey, cikgu nak kamu buat dalam bentuk peta minda dua tamadun itu dulu, iaitu tamadun Mesopotamia dan tamadun Mesir Purba. Okey, siapkan dalam bentuk peta minda saja setiap bahagian tu supaya kamu faham. Yang penting kamu faham nota yang kamu buat itu. Siapkan dalam buku nota sejarah. Okey. Masa kita sebenarnya panjang lagi Masa kita panjang lagi dan cikgu nak kamu siapkan nota tersebut. Lepas ni cikgu akan sambung dua lagi tamadun dunia tamadun awal dunia yang mana perlu kamu pelajari. Semuanya ada 4, cikgu pecahkan 2 bahagian dan cikgu akan sambung 2 bahagian dan kamu akan pelajari dia sebentar lagi. Ya, bab 5 tingkatan 1 KSSM. 5.1 4 lokasi tamadun awal dunia. Perkembangan 4 lokasi tamadun awal dunia. Tamadun Indus. Tamadun Indus terletak di lembah Sungai Indus, iaitu di bahagian barat laut dan utara India. Kawasan ini dikelilingi oleh banjaran Makran, pergunungan Baluchistan, Punjab dan Rajasthan di bahagian timur, serta Kathiawar dan Gujarat di bahagian tenggara. Tamadun ini bermula pada tahun 2500 sebelum Masihi. Di bahagian barat laut India, terdapat penduduk yang mengamalkan kehidupan secara nomad. Mereka telah membentuk pertempatan kekal di sepanjang lembah Sungai Indus. Lembah Sungai Indus mempunyai 2 musim yang ekstrim. Musim hujan yang membawa banjir dan musim kering yang membawa kemarau. Kedua-dua musim ini menyebabkan tanaman musnah. Banjir pula berlaku di luar jangkaan penduduk. Sungai kadangkala berubah arah aliran. Pusingan musim kering dan hujan pula tidak menentu. Cuaca kering dan keadaan kemarau ini menyebabkan kemusnahan tanaman. Hujan lebat yang berterusan menyebabkan berlakunya banjir yang memusnahkan kawasan pertempatan. Penduduk lembah
lembah Sungai Indus bergiat aktif dalam pertanian. Mereka menanam pokok gandum, barli dan kapas. Dalam masa yang sama, wujud kegiatan lain seperti pembuatan barangan daripada kapas dan besi. Hubungan perdagangan berlaku antara penduduk lembah Sungai Indus dengan penduduk di bahagian selatan Mesopotamia. Kawasan ini kemudiannya berkembang menjadi bandar. Terdapat 2 buah bandar terancang terkenal yang dibina dalam tamadun ini, iaitu Mohenjo-daro dan Bandar Harappa. Pada masa ini, jurutera telah mencipta sistem paip dan pembentungan yang canggih. Menjelang tahun 1750 sebelum Masihi, tamadun Indus mula mengalami kemerosotan. Ahli sejarah berusaha mencari sebab kemerosotan tamadun ini. Pada tahun 1970-an, ahli sejarah menemukan punca kemerosotan ini. Imej satelit menunjukkan terdapat pergerakan plat bumi yang menyebabkan berlakunya gempa bumi dan banjir. Selain itu, serangan orang Aryan mempercepat keruntuhan kerajaan tamadun Indus. Tamadun Huang He. Tamadun Huang He terbina di kedudukan 2 sungai utama yang mengalir dari kawasan pergunungan di sebelah barat ke Lautan Pasifik. Sungai Huang He atau dikenali juga sebagai Sungai Kuning terletak di kawasan utara negara China, manakala Sungai Yangtze di bahagian tengah China mengalir ke timur hingga ke Laut Kuning. Huang He bermaksud Sungai Kuning yang menyimpan banyak lumpur kekuningan yang subur. Seperti tamadun awal yang lain, sungai menjadi nadi utama dalam pembentukan tamadun Huang He. Masyarakat awal Cina telah membina pertempatan dan menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan binatang selain mengumpul hasil hutan dan berburu di sepanjang Sungai Huang He. Penduduk di kawasan ini turut mengalami banjir disebabkan oleh limpahan air Sungai Huang He yang menenggelamkan keseluruhan kampung. Hal ini ditambah pula dengan kedudukan geografi tamadun ini yang terpencil, menyebabkan penduduk awal tamadun ini hanya dapat menghasilkan makanan sendiri dan tidak berdagang dengan orang luar. Tamadun Huang He telah bermula kira-kira 4,000 sebelum Masihi. Terdapat 3 kerajaan awal, iaitu Xia 2205 hingga 1766 sebelum Masihi, Shang 1766 hingga 1050 sebelum Masihi dan Zhou 1050 hingga 256 sebelum Masihi. Perkembangan pertempatan kerajaan awal ini telah melahirkan beberapa buah bandar Huang He, antaranya termasuklah Anyang. Bandar ini merupakan pusat kerajaan dinasti Shang. Semasa dinasti Zhou, tamadun ini tersebar hingga ke bahagian selatan Sungai Yangtze. Antara aktiviti utama tamadun ini selain pertanian termasuklah membuat tembikar, membina kapal, menghasilkan varnis, sutera, sulaman dan ukiran. Kemajuan aktiviti pertanian dalam tamadun ini telah membawa kepada penghasilan ciptaan daripada kayu dan logam yang digunakan sebagai peralatan pertanian. Sekian saja. Jangan Okey, cikgu harap cikgu harap kamu boleh fahamlah. Okey, berkaitan dengan 4 tamadun awal yang telah kita pelajari.
Okey, yang paling penting sekarang ialah kamu kena siapkan nota berkaitan keempat-empat tamadun awal tersebut. Okey, siapkan nota dalam bentuk peta minda. Okey, yang paling penting sekarang ialah apakah yang sebenarnya cikgu nak kamu faham apabila selesai kamu menonton rakaman yang cikgu buat ini. Yang pertama, kamu faham berkaitan dengan tamadun awal dunia. 2. Kamu boleh menceritakan berkaitan tamadun awal dunia ini kepada rakan-rakan kamu, kepada ibu bapa kamu, kepada adik-adik kamu. Dan maksudnya kamu boleh cerita kepada mereka berkaitan dengan tamadun awal dunia ini. Yang ketiga ialah kamu dapat menyiapkan nota berkaitan tamadun awal dunia ini dalam bentuk peta minda sahaja. Peta dalam bentuk nota yang ringkas dalam bentuk peta minda. Buat dalam bentuk peta buih ke peta apa. Asalkan kamu faham berkaitan dengan tajuk tersebut. Kemudian hasil kerja buat itu adalah evidence kepada cikgu ataupun bahan bukti kerja buat kamu pada hari ini. Jangan lupa tulis tarikh hari ini ya. Kerja buat kamu itu dalam buku nota tulis tarikh hari ini. Dan hasil kerja buat kamu itu adalah sebagai bahan bukti kepada PBD yang cikgu buat. Maksudnya kerja buat kamu siap, ada PBD yang cikgu akan nilai di situ. Okey? Cikgu akan bagi PBD kepada kamu apabila kamu siapkan kerja-kerja itu. Oleh yang demikian cikgu harap kamu siapkan keempat-empat tamadun awal dunia ini dalam bentuk peta minda dalam buku. Kalau kamu buat lah kata tak apa, pelekat balik dalam buku nota sejarah itu. Dan apabila selesai, awak boleh up dalam grup untuk cikgu nak tengok sebagai bahan bukti. Okey, sebagai bahan bukti. Dan yang paling penting, jangan lupa kejap lagi tolong tulis kehadiran kamu. Okey, cikgu akan bagi sinaran, kamu tulislah cikgu nak tengok berapa orang hadir. Dan yang paling penting sekarang ialah apa yang cikgu nak, cikgu harap apabila kita selesai ni ialah kamu faham, kamu tahu berkaitan dengan tamadun awal dunia. Kamu boleh cerita balik apa yang kamu tahu, apa yang kamu faham kepada rakan-rakan kamu, kepada ibu bapa kamu, kepada adik-beradik kamu. Okey? Dan siapkan nota itu. Okey, walaupun masa masih panjang, cikgu nak berhenti kat sini supaya kamu boleh siapkan nota. Cikgu tak nak kamu tangguh. Kamu cuba siapkan nota-nota pada hari ini juga. Sebab masa masih panjang. Cikgu berhenti, kamu buat. Cikgu akan ada dalam grup Telegram. Cikgu akan tunggu di situ. Kalau siapa ada masalah, boleh tanya cikgu. Okey nah? Cikgu nak kamu siapkan nota. Jangan tangguh. Sebab kalau tangguh, esok ada kerja lain, lusa ada kerja lain. Jadi siapkan nota. Okey. Buat bagi cantik-cantik dalam bentuk peta minda. Dan jumpa lagi. Bye.